أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang melimpahkan rahmah dan barakah dari sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan dan masa yang ada untuk membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur 4 potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr, merujuk ayat 13, 14, 15 dan 16, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, لأنتم أشد رحبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Surah Al-Hasyr ayat 13, 14, 15 dan 16. Ayat ini adalah sambungan ataupun perhubungan daripada kisah sebelumnya, yaitu secara umum tema surah Al-Hasyr sebagaimana yang kita bahas dan bincangkan ialah tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir daripada bumi Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda, yang berlaku lebih kurang pada tahun 4 Hijrah pada bulan Rabiul Awal.
Dan insya Allah pada malam ini 4 ayat ini Allah nak menceritakan kepada kita, walaupun adanya secara zahir kesepakatan dan kesetiaan di antara musuh-musuh Islam, terutama dalam konteks ayat ini ialah orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, untuk menentang Rasulullah dan orang-orang yang beriman di bumi Madinah. Tetapi secara hakikat dan realitinya, mereka ini sebenarnya berpecah belah ataupun bercerai-berai. Baik, kita ikuti ayat yang pertama. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dan sesungguhnya kamu orang-orang yang beriman lebih ditakuti di dalam dada mereka. Maksud di dalam dada ialah apa yang tersimpan dan tersembunyi di dalam dada mereka, iaitu isi kandungan, hati mereka, jiwa mereka, perasaan mereka. Lebih mereka takutkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat pertama yang kita nak bahas ialah Allah membicarakan tentang keadaan orang-orang munafik, termasuklah juga keadaan orang-orang Yahudi, yang mana mereka ini seolah-olah lebih takutkan manusia-manusia yang beriman, Rasulullah dan sahabat-sahabat baginda, berbanding mereka sendiri takutkan kepada Allah. Jadi makna dan konteks sebenar takut yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah, kalau kita hubungkan dengan manusia-manusia munafik, secara umum golongan-golongan munafik ini mula menunjukkan kemunafikan dan penentangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah selepas berlakunya perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Sebelum ni pun mereka dah munafik, mereka dah bermuka-muka, mereka dah menipu Rasulullah dan umat Islam. Tetapi yang nak dinyatakan di sini, menyerlahnya kemunafikan dan penentangan mereka tu selepas berlakunya perang Badar. Bagaimana munafik-munafik ini boleh muncul dalam sejarah? Dahulu di bumi Yasrib. Bumi Yasrib ni sudah menjadi tradisi. Bahkan di bumi-bumi lain pun saya kira, apabila kita kehilangan ataupun kematian mana-mana pemimpin ataupun pemerintah, maka digantikan dengan pemimpin dan pemerintah yang lain ataupun yang baru. Begitulah yang terjadi di bumi Yasrib. Dan dalam konteks ini sudah ada lebih kurang 300 individu, 300 personal yang telah memberikan nama supaya mengangkat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai penerus pemerintahan dan penguasa di Yasrib untuk keseterusnya. Jadi dah ada lebih kurang 300 orang yang menyarankan supaya diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan inilah tokoh, ketua, bapa segala munafik dalam sejarah. Dan ni berlaku sebelum Islamnya sahabat-sahabat Ansar, Aus dan Khazraj. Kita tahu juga dalam sejarah serba sedikit tentang bumi Yasrib. Di bumi Yasrib yang kemudian namanya ditukar kepada Madinah selepas hijrah Nabi, umumnya telah diduduki sejak awal lagi oleh 3 kelompok yang paling besar. Pertama ialah kelompok Al-Amaliqah, yang kedua ialah kelompok Yahudi, dan yang ketiga ialah suku Aus dan Khazraj. Jadi dari mana asalnya nama Yasrib itu sendiri terhasil atau tersumber?
Baik, mengikut pendapat dan riwayat yang paling kuat, Yasrib ini adalah keturunan daripada anak cucu Amalikah. Sebab tu saya sebut yang pertama ialah Amalikah. Dahulu ada satu kabilah yang bernama Abil. Daripada kabilah inilah kemudian lahirnya seorang tokoh yang bernama Yasrib. Yasrib ni ialah anak cucu kepada Amalikah tadi, merujuk kepada Amalikah bin Laus, Laus bin Sam, Sam bin Nuh alaihi salam. Keturunan asal mereka ni datang daripada bumi Babylon, antara tempat sumber ketamadunan sejarah yang paling awal. Mereka berhijrah datang ke sini, dan mereka lah yang paling awal menduduki bumi Yasrib. Sebab daripada nama tokoh Yasrib itu diabadikan namanya menjadi nama tempat tu, daerah tersebut dengan nama Yasrib. Bahkan mengikut pendapat Imam At-Tabari, seorang ulama mufassirin yang besar dan terkenal, menyatakan bahawa Amalikah ini adalah di antara orang yang paling awal menggunakan bahasa Arab pada waktu itu. Maksudnya konteks dia Amalikah, Yasrib ni ialah anak cucu daripada keturunan Amalikah tadi. Jadi diabadikan nama Yasrib sempena nama tempat tersebut. Yang kedua ialah Yahudi. Bagaimana Yahudi boleh berada di bumi Yasrib, sedangkan sejarah Yahudi ni banyak tertumpu pada Palestin. Baik ketika zaman Nabi Allah Yaqub, ketika zaman Nabi Allah Yusuf mereka berhijrah ke bumi Mesir, zaman Nabi Musa mereka kembali semula ke bumi Palestin, kemudian zaman nabi-nabi lain yang terkenal, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman, sampailah Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi sebelum itu, pengusiran mereka ini berlaku kerana diaspora, iaitu mereka keluar berhijrah beramai-ramai kerana beberapa faktor. Antaranya tahun 568 sebelum Masihi, kita tahu sejarah siapa Bukhtansar, Nebukadnezar, seorang raja daripada bumi Babylon yang telah menyerang kerajaan Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka ini menghancurkan kota Jerusalem ataupun kota Palestin pada waktu itu, yang menyebabkan orang-orang Yahudi keluar berhijrah mencari penempatan-penempatan baru untuk meneruskan warisan dan legasi keturunan mereka. Kemudian berlaku lagi pada tahun 70 sebelum Masihi, ketika mana kerajaan Romawi menguasai kota Palestin pada waktu itu. Sebelum kelahiran Nabi Allah Isa, ada satu lagi kelompok yang telah keluar secara beramai-ramai daripada bumi Palestin. Bahkan untuk kali ketiga, tahun 132 Masihi, masih ada lagi kelompok Yahudi juga keluar. Jadi sebahagian daripada mereka telah menjadikan bumi Yasrib ini sebagai penempatan. Antara yang paling awal datang ialah Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Yahdal, ni jarang dikenali. Kemudian marilah kabilah-kabilah dan suku yang lain, termasuklah Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa mereka berada di bumi Yasrib? Kerana ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahawa di dalam kitab Taurat yang diimani oleh mereka, di dalamnya telah diperincikan dan diterangkan bahawa Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman di sisi mereka ini akan dilahirkan di tanah Paran, iaitu di bumi Mekah, dan kemudian Nabi akhir zaman ini akan berhijrah ke bumi Yasrib. Jadi mereka duduk di situ kerana nak menunggu Nabi akhir zaman yang berhijrah ke bumi Yasrib, kerana sudah ada penceritaan perkhabaran tentang Nabi akhir zaman. Baik, yang ketiga ialah suku Aus dan suku Khazraj.
Suku Aus dan suku Khazraj bukan juga penduduk asal di bumi Yasrib. Mereka ni datang dari arah selatan, iaitu bumi Yaman. Di Yaman dulu dalam sejarah, secara ringkas kita tahu terkenal dengan satu empangan yang besar, disebut empangan Ma'rib, ada kerajaan Sabak. Dan kemudian takdir Allah empangan ni pecah sehingga menjadikan berlakunya banjir besar. Dan ada beberapa kabilah dan suku telah keluar mencari penempatan baru, terutama daripada keluarga kabilah Bani Qahtan. Jadi Aus dan Khazraj ni asal kabilah Bani Qahtan daripada Yaman yang kemudian mengambil penempatan baru di bumi Yasrib. Jadi di bumi Yasrib awal-awal ni ada 3 kelompok ni, Amalikah, Yahudi dan Aus Khazraj. Jadi Aus Khazraj sebelum hijrah Nabi ni mereka bukan lagi Islam. Mereka bukan lagi Islam, tetapi mereka saling berperang di antara mereka. Perang saudara, Aus berperang dengan Khazraj. Dengan demikian, adanya keterlibatan Yahudi di bumi Madinah ini, mereka ada sekutu masing-masing, bukan sahaja dalam isu peperangan, begitu juga dengan isu perniagaan dan perdagangan. Contoh, suku Aus sekutu dia ialah Yahudi Bani Quraizah. Kalau Khazraj sekutu dia ialah Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Qainuqa. Ingat, mereka juga bukan saja dalam bab peperangan, bahkan bab perniagaan dan perdagangan. Inilah yang berlaku sebelum mereka ini Islam. Tetapi di waktu yang lain ada beberapa suku Khazraj, dalam sejarah disebut 6 orang. Bila tiba musim haji, mereka ni nak pi buat haji di bumi Mekah pada zaman jahiliah. Jadi kesempatan pada musim haji selalu digunakan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar kota Mekah. Sebelum musim haji, hari-hari biasa, Nabi dakwahkan Islam ni kepada orang-orang di Mekah saja. Jadi bila musim haji, orang luar kota Mekah datang, Nabi ambil kesempatan tersebut untuk dakwahkan Islam ni pada kelompok yang lain. Jadi antara yang menerima Islam ialah suku Khazraj yang datang daripada Yasrib. Pada masa itu ada 6 orang dalam sejarah: As'ad bin Zurarah, Auf bin Afra, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. Jadi bila mereka masuk Islam ni, kemudian mereka kembali ke Yasrib dengan upaya mengislamkan dan dakwahkan Islam kepada ahli keluarga dan kaum terdekat mereka. Kemudian mereka datang lagi tahun keseterusnya. Ringkas cerita, berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, berlaku perjanjian Aqabah yang kedua, dan penghantaran duta Islam yang pertama, sahabat besar Mus'ab bin Umair ke bumi Madinah. Akhirnya antara ketua-ketua suku Aus dan Khazraj ni yang masuk Islam, seperti Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, jadi memudahkan pengikut-pengikut mereka ni menerima Islam di kalangan suku Aus dan Khazraj. Jadi bila Rasulullah hijrah ke bumi Madinah dan sebahagian besar sahabat-sahabat Ansar ni dah Islam, bila mereka ni beragama Islam, Rasulullah yang sebelum ini mengislamkan mereka berada bersama mereka di bumi Madinah. Agak-agak kalau kita nak melantik pemimpin, kita nak melantik ketua untuk pimpin kita di Madinah ni, nak lantik Rasulullah ke nak lantik Abdullah bin Ubay bin Salul? Nak lantik siapa agak-agak? Nak lantik siapa? Mestilah kita nak lantik Rasulullah. Jadi bila rantik Rasulullah, di sisi pihak lain, hak 300 orang dah bagi nama mencalonkan Abdullah sebelum ni, mereka rasa disailang oleh Rasulullah. Jadi Allah, mereka dah masuk Islam,
Muhammad datang di sini, Muhammad hijrah di sini, orang nak lantik Muhammad jadi pemimpin, Muhammad jadi ketua. Dia rasa jawatan dia telah disailang, disekat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah mereka mula menyimpan perasaan dendam, perasaan benci, perasaan tidak senang hati kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang beriman yang datang ke bumi Madinah. Lantaran kelompok mereka sudah begitu besar dan banyak masuk Islam, dan mereka sendiri tidak menerima Islam. Kalau mereka menunjukkan secara jelas dan terang-terangan kesetiaan dan persekongkolan mereka dengan orang-orang Yahudi, nampak sangat. Akhirnya apa yang mereka buat? Terpaksa menipu, terpaksa bermuka-muka, akhirnya menjadi golongan-golongan munafik, berpura-pura muslim, berpura-pura beriman seperti sahabat-sahabat yang lain. Inilah manusia munafik. Baik, Allah nak cerita pasal mereka pada malam ini. Jadi orang munafik yang takut sangat kepada orang beriman tu pasal apa? Orang munafik takut kepada orang-orang yang beriman kerana mereka takut orang beriman ini mengetahui isi hati mereka, mengetahui apa yang terkandung di dalam jiwa dan perasaan mereka. Kerana mereka ni cuma menipu umat Islam, mereka cuma bermuka-muka, mereka cuma duduk di situ untuk korek-korek berita, korek-korek rahsia, kemudian mereka akan sampaikan kepada Yahudi ataupun musuh daripada luar kota Madinah. Benda ni memang menjadi maklum untuk diketakuti, bukan kata oleh orang munafik saja, bahkan sesiapa pun yang mengambil peranan dan bersikap seperti ini. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan kena jadi seorang ejen bersikap seperti manusia munafik masuk dalam satu kelompok, katakan. Jadi tuan-tuan kena tunjukkan tuan-tuan ni seolah-olah mempunyai ideologi yang sama dengan kelompok tu, perangai yang sama, sifat yang sama, ciri-ciri yang sama. Dalam masa yang sama tu tuan-tuan sebenarnya menipu mereka, memunafikkan diri sendiri kerana nak melindungi siapa tuan yang sebenarnya. Tujuan masuk dalam tu nak ambil berita, nak korek rahsia untuk dikongsikan dengan kumpulan tuan-tuan yang sebenar. Agak-agak apa benda yang paling tuan-tuan takut bila buat kerja macam ni? Hak sama yang orang munafik ni takut. Kan aku duduk dengan mereka ni, mereka tahu sebenarnya aku ni ejen. Bimbang aku ni. Aku takut orang tahu rahsia aku, sebenarnya aku bukan geng mereka, tapi aku menyamak saja. Boleh faham tak? Itu yang munafik takut. Begitulah analogi dan perumpamaan yang saya cuba bagi. Itu jugalah yang ditakuti oleh orang yang berperanan seperti itu. Takut rahsia dia diketahui, takut rahsia dia bocor. Okey, itu yang pertama. Kalau berkaitan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi ini dalam hati mereka tidak mahu menerima Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Walaupun mereka mengetahui ciri-ciri dan sifat Nabi yang terakhir, mereka tahu dan kenal sangat bahawa yang sedang berada dalam kelompok dan lingkungan mereka itulah Nabi dan Rasul terakhir yang sebenar. Tetapi pengharapan mereka Nabi dan Rasul terakhir yang datang daripada Bani Israel itu tidak dapat dicapai oleh impian mereka. Sayangnya Nabi dan Rasul yang terakhir itu datang daripada bangsa Arab bersuku Quraisy. Jadi bila mari Nabi Muhammad yang ditunggu yang sebenar pun, mereka mengambil sikap terus berkeras hati dan berdegil, menolak, mengejek, memperli, merancang bermacam-macam berkonspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sisi orang-orang Yahudi, mereka ini takut kepada orang-orang yang beriman, kerana pada pandangan mereka orang-orang yang beriman itulah
sebenarnya manusia-manusia yang takutkan Allah dan tidak takutkan manusia. Di sisi orang Yahudi, mereka tengok orang beriman tu, Rasulullah, bahkan sahabat-sahabat baginda, itulah jenis manusia hak sungguh-sungguh takut pada Allah dan tak takut pada orang lain, tak takut pada makhluk lain. Mereka dah boleh melihat sendiri dengan mata kepala mereka kehebatan dan kewibawaan Rasulullah dan para sahabat. Ni tahun 4 Hijrah, bermakna dah lebih 4 tahun mereka bermuamalah, mereka berkomunikasi, mereka hidup bersama dengan Nabi. Mereka boleh melihat sendiri dengan mata kepala mereka bagaimanakah bicara Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi, sikap Nabi, perangai Nabi. Semua ada di hadapan mata mereka. Lebih-lebih lagi bila surah Al-Hasyr mempersoalkan tentang jihad, tentang perang. Bila mereka melihat orang-orang beriman ini berperang, mereka berperang paling tidak pun atas 3 usul ini. Orang-orang berperang kerana Allah, orang-orang beriman berperang kerana Rasulnya, orang-orang beriman berperang kerana nak menegakkan kalimah Allah berada di puncak yang paling atas. Umat Islam, orang beriman yang berjihad dan berperang pada jalan Allah, mereka tidak memikirkan tentang habuan-habuan yang bersifat material dan keduniaan. Ini dapat dilihat dengan jelas oleh mereka. Sebagai contoh, kalaulah setiap kali sahabat-sahabat yang beriman bertempur dalam mana-mana medan peperangan, ditakdirkan mereka masih lagi hidup, mereka masih lagi bernyawa selepas mana-mana peperangan, mereka akan mendapat harta rampasan perang. Ada yang dinamakan ghanimah, ada yang dinamakan sebagai fight, ada yang dinamakan sebagai al-anfal, ada nama-nama lain. Walaupun itu habuan yang mereka dapat, tapi bukan tujuan itu mereka berperang. Itu adalah bonus dalam peperangan. Bukan kata kita berperang ni, kalau kita hidup lagi, oh ya, aku nak dapat ni, aku nak rampas ni, aku nak ambil tu, aku nak ni. Tak ada dalam hati dan jiwa mereka. Mereka berperang kerana 3 sebab tadi. Dan kalau mereka ditakdirkan mati, mereka ditakdirkan meninggal dalam mana-mana peperangan, mereka mengharapkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang Yahudi tidak demikian. Mereka adalah jenis kumpulan yang bacul, kumpulan yang pengecut, kumpulan yang penakut. Tuan-tuan boleh lihat sejarah mereka ni. Kalau kita tengok tahun 3 Hijrah, 3 Hijrah berlaku perang apa? Perang Uhud. 3 Hijrah berlaku perang Uhud. Perang Uhud ni sebelum nak berlaku sudah ada permesyuaratan, perbincangan di antara Rasulullah dan sahabat-sahabat. Ni kalau nak jadi orang-orang kafir musyrikin Mekah nak berperang dengan kita ni, apa pandangan kamu semua? Rasulullah tanya. Kita nak bertahan, kita nak berbenteng dalam kota ke, atau kita nak bertempur di luar kota? Ramai sahabat-sahabat senior termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul pun memberikan pandangan supaya kalau bertempur, bertahan dalam kota, berbenteng dalam kota. Ni tradisi cara orang Madinah berperang. Sebenarnya apa tujuan dia? Dia nak suruh kafir musyrikin Mekah serang daripada luar dan mereka akan menjadi gunting dalam lipatan di sebelah dalam. Itu dia bagi saranan demikian. Manakala sahabat-sahabat yang muda, yang junior, mereka menyarankan kepada Rasulullah supaya bertempur di luar kota Madinah, di medan perang, di medan lapang sungguh-sungguh sebagaimana perang Badar. Jadi tak lama kemudian sahabat-sahabat hak muda ni rasa bersalah. Macam tak ada adab je kita bagi pandangan, kita bagi pendapat walaupun sekadar pandangan. Kembali semula nak bertemu dengan Rasulullah ni.
Nak supaya Rasulullah mengabaikan saja pandangan tadi. Kalau kami ni golongan muda tak layak ke tak berhak nak bagi pendapat pandangan, abaikan saja wahai Rasulullah. Sampai tahap tu adab mereka. Walaupun diminta pandangan dan pendapat, bagi pandangan. Tapi Rasulullah dah kenakan pakaian perang. Dan Rasulullah sebut bila seorang Nabi atau Rasul sudah mengenakan baju perang, maka dia sesekali tidak akan menanggalkannya lagi. Jadi memilih untuk bertempur di medan. Memang dalam mana-mana kitab ataupun buku sirah akan cerita kuantiti para pejuang ni. Islam 1000 akan lawan kafir musyrikin Mekah berapa? 3000. Tapi hakikatnya betul-betul ni medan Uhud ada berapa? Ada berapa? Di pertengahan jalan. Siapa yang buat perangai, siapa yang buat onar, sejarah dia panjang, cerita dia akan jadi detail. Itu bukan tujuan perbahasan malam ni. Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompok dia hak 300 tadi tu telah patah balik. Jadi hak 1000 tinggal berapa? Tinggal 700 lebih saja. Hak betul-betul berperang, betul-betul bertempur ni medan Uhud 700 lebih. Geng-geng munafik ni dah patah balik, dah cabut balik. Berani ke? Bila cabut ni orang anggap berani ke penakut? Penakut. Penakut. Yahudi Bani Quraizah yang diusir lebih awal. Yahudi Bani Quraizah kita terang banyak kali dah. Tahun 2 Hijrah paling awal. 700 orang duduk dalam benteng. Berani tak face to face? Berani tak keluar bawa pedang? Berani tak keluar bawa panah? Berani tak keluar bawa tombak daripada benteng mereka lawan bersemuka di medan perang dengan Rasulullah dan sahabat? Berani tak? Kena kepung 15 hari 15 malam, tak keluar-keluar. Putus bekalan makanan, menyerah diri, akhirnya diusir. Tak berani. Baik, Allah nak menunjukkan sifat mereka yang sebenar tu. Tengok ayat 14. La yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Dan mereka sama sekali tidak akan memerangi kamu secara bersatu padu. Mereka ni orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ni sama sekali tidak akan memerangi kamu secara bersatu padu. Mereka tak boleh bersatu pun. Illa, kecuali fi quran muhassanatin, kecuali mereka berada di apa? Di kampung-kampung yang berbenteng. Au min wara'i judur, ataupun di belakang-belakang dinding ataupun tembok. Ni bukan benda biasa Allah sebut, tapi Allah sebut benda ni nak menunjukkan kepada kita sifat yang ada pada mereka. Sifat bacul mereka, sifat penakut mereka dan sifat pengecut mereka. Pahlawan yang sebenar, tentera yang sebenar, bila mereka nak menunjukkan keberanian dan kepahlawanan mereka, mereka akan sama-sama bertempur di medan yang sebenar, di medan yang luas, di medan yang terbuka. Sebagai contoh, tentera musyrikin Mekah, walaupun mereka tewas kalah dalam perang Badar 2 Hijrah, mereka menunjukkan keberanian mereka. Beraninya mereka bertempur dengan Rasulullah dan sahabat di medan hak sungguh-sungguh. Adanya perlawanan pedang dengan pedang, tombak menombak, panah memanah, cincang mencincang, tampak menampak, tendang menendang tu berlaku. Kalah tu soal yang kedua, tapi mereka dah tunjukkan kepewiraan yang sebenar di medan. Perang Uhud pun sama. Tapi Yahudi, Allah sebut mereka ni play safe. Mereka akan cari benda-benda yang dapat menyelamatkan mereka. Contohnya, mereka akan duduk di kampung-kampung yang berbenteng. Macam Yahudi Bani Qainuqa, duduk kepung pun tak keluar-keluar. Yahudi Bani Nadir, ni kisah ni 4 Hijrah pun kena kepung 10 hari 10 malam, tak keluar juga. Tak keluar juga. Berani tak face to face? Berani tak? Tak berani. Tak berani. Nanti Yahudi Bani Quraizah pun tak berani juga. Nanti 7 Hijrah
Perang Khaybar, lagi banyak benteng tuan-tuan. Di Khaybar ni Yahudi ada 3 benteng. Benteng pertama, dalam tu ada 3 benteng. Benteng kedua, dalam tu ada 2 benteng. Benteng ketiga, dalam tu ada 3 benteng. Jadi 3 hak besar, ada 8 hak kecil. Tujuan dia kalau kalah benteng pertama, senang nak menyusup, lari ke benteng-benteng yang lain. Tu cara mereka. Mereka tak berani pun nak bertempur secara berdepan dan face to face. Ataupun kalau ada sedikit keberanian, mereka bermain apa? Orang Kelantan cakap cikucak. Cikucak lagu mana? Duduk belakang-belakang dinding, belakang-belakang benteng. Oh, tengok ada orang Islam tu, betul lari. Ada sikit peluang, fak, lari. Ada orang lalu tak sedap, pak, lari. Tuan-tuan, benda yang sama berlaku hari ini. Kalau tuan-tuan tengok isu benteng ni, Israel ada apa hari ni? Iron Dome. Pernah dengar Iron Dome mereka? Iron Dome mereka tu kan, benteng kukuh mereka lah konon-kononnya. Baik, bila tentera-tentera Hamas lah sebagai contoh hantar sum peluru, berasa tak tahan, berasa terancam dah, lagi dia buat apa? Gencatan senjata lah, tak berani. Kalau duduk bertempur, berperang pun duduk belakang-belakang tembok je tentera dia, padahal lengkap tu dengan baju kebalnya, baju topeng apa, tak nampak, tak kenal orang, duduk belakang dinding. Kalau lagu tu juga orang Palestin, okey lagi lah, padang lah nak duduk belakang dinding pun, sebab Palestin tu lebih tua. Hak dia lawan tu siapa? Budak-budak hak duduk main batu tepi jalan, orang-orang hak tak ada senjata, wanita-wanita hak pakai jubah apa duduk baling batu, tapi dia duduk main belakang dinding tu. Itulah cara orang Yahudi sebagai contoh lah tu. Okey, ba'suhum bainahum syadid. Sebenarnya Allah habaq perseteruan dan permusuhan di antara mereka pun sangat hebat. Musuh-musuh Islam yang secara realiti kita nampak macam sepakat bergabung nak lawan Islam, dalaman mereka sendiri sebenarnya penuh dengan perseteruan dan persengketaan yang sangat hebat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira bahawa mereka ini bersatu, tetapi sebenarnya hati mereka berpecah belah. Hati mereka ni bercerai-berai. Bi'azalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal, tidak mahu berfikir. Baik. Kenapa orang munafik dan orang Yahudi boleh bersatu? Sebenarnya mereka bersatu kerana tujuan mereka hampir sama. Ada kesamaan mereka. Kenapa mereka dua-dua ni lawan Nabi Muhammad? Orang munafik ada sebab dia tadi. Kerana mereka menganggap Nabi Muhammad telah sailang, telah cuba ambil jawatan yang sepatutnya ada pada mereka. Di sisi mereka, Rasulullah dah rampas hak tersebut dari mereka. Jadi mereka menyimpan apa? Dendam pada Nabi, benci pada Nabi, tak suka pada Nabi, nak hancurkan dan musnahkan Nabi. Begitu juga dengan orang Yahudi. Mereka nak menolak kenabian dan kerasulan sebenar Nabi Muhammad. Jadi mereka mengambil sikap melecehkan Nabi, memperolokkan Nabi, mempersendakan Nabi, mempermainkan Nabi, kreat syair-syair, perkataan-perkataan yang menyebabkan apa dia? Terlukanya hati Nabi. Ada peluang mereka cuba nak bunuh Nabi, ada peluang mereka membelok dan mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah. Benda yang sama, sama-sama tak suka, sama-sama benci, sama-sama nak hancur dan musnahkan. Umum. Tapi hakikatnya masing-masing mereka hati itu berpecah belah. Sebab masing-masing ada pembawaan dan agenda mereka yang tersendiri. Orang-orang munafik ada sebab kenapa mereka lawan Nabi, benci Nabi. Apa yang mereka nak bawa? Orang Yahudi pun ada sebab, ada agenda, ada pembawaan mereka. Apa yang mereka nak? Kenapa mereka lawan Nabi?
Jadi dua-dua ni hati mereka lain-lain, perasaan mereka lain-lain, keinginan mereka lain-lain, objektif mereka lain-lain. Jadi boleh duduk sekali tu sebab apa? Boleh duduk sama-sama sebab apa? Sebab sama-sama tak suka dengan Nabi. Kebetulan persamaan tu ada. Sama kita dalam dunia hari ini, mana-mana kumpulan, organisasi yang nak menghancurkan Islam tu, kita nampak mereka seolah-olah sepakat dan bersatu padu. Mari Zionis contoh tak suka Islam, mari Israel tak suka Islam, mari komunis tak suka Islam, mari liberal tak suka Islam, mari pragmatisme tak suka Islam, mari hak sesat tak suka Islam. Nampak mereka tu macam bersekongkol, bersatu padu, tak mau Islam ni naik, tak mau Islam ni tumbuh. Tapi hakikatnya pembawaan mereka masing-masing tu sama ke tak sama? Tak sama. Zionis dia ada agenda dia, liberal dia ada agenda dia, kafir dia ada agenda dia, orang-orang apa kita sebut tadi, komunis agenda dia, pragmatisme agenda dia, hak ni agenda dia. Tapi kerana kesepakatan bersama tu, kita nampak seolah-olah mereka bersatu sebab semua ni tak mau Islam naik, tak mau Islam tumbuh. Macam juga politik. Politik kalau kita tengok secara umum, hak tu boleh bergabung hak tu, hak tu boleh bergabung hak tu, nak lawan hak ni. Tapi hakikatnya dalam tu pun, hak ni parti nak bawa agenda dia, hak ni parti nak bawa agenda dia. Kita bukan nak bincang politik ni, cuma nak habaq benda ni. Okey. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Kalau kita nak guna bahasa yang sedikit keras, tak ada otak ke kamu, tak ada akal ke kamu, tak boleh nak fikir ke kamu, kamu orang-orang munafik ni. Kalau kita menilai dari sudut kebenaran dan kesalahan, kamu tu duduk kumpulan yang salah, kamu duduk kumpulan yang sesat, kamu duduk kumpulan yang tersasar dan terseleweng. Kamu pun tahu benda tu sebab kamu yang buat. Secara jujur, kalau kita jadi macam orang munafik, tanya sekarang ni, aku duk bermuka-muka dengan orang semata-mata nak jatuhkan Nabi Muhammad, aku duk tipu Nabi Muhammad, aku duk menopengkan muka aku dengan muka munafik ni, betul ke salah? Dah, kalau tanya orang hak buat kerja tu sendiri, hak sedang dia lalu tu, benda tu betul ke salah? Kalau dia seorang yang betul, aku ni nak buka topeng munafik ni, ni aku yang sebenar, jujur, aku beriman, aku ni, aku tu, aku ni. Tapi yang kenapa pakai topeng munafik tadi, tipu orang Islam. Siapa pun duduk tempat tu, dia tahu dia sedang buat benda yang salah. Kamu tak boleh fikir ke kamu tu duduk kumpulan yang salah, yang kamu lawan itu Muhammad, yang kamu lawan itu Nabi dan Rasul yang terakhir, yang kamu lawan tu utusan Allah yang sebenar, yang kamu lawan tu Jibril duk turunkan wahyu pada dia, yang kamu lawan tu orang yang mendakwahkan agama Allah atas muka bumi ni. Kamu tak boleh nak fikir ke? Tak ada otak ke kamu? Tu untuk orang munafik. Untuk orang Yahudi, dia pun tahu Nabi Muhammad tu hak sebenar. Kamu tu yang salah. Kamu tahu dah dia betul, tapi kerahnya hati kamu, degilnya jiwa dan perasaan kamu, kenapa nak lawan dia? Kenapa nak tolak dia? Kenapa nak nafikan dia? Kalau tanya Yahudi sungguh-sungguh pada tempat dia pun, hak kamu buat lawan Muhammad ni betul ke salah? Orang hak buat salah, dia akan memperakui, memang hak aku buat ni salah. Dia pun tahu benda tu salah, tapi sebab keras hati, sebab degil, dia lawan juga kebenaran. Jadi tak ada otak ke kamu, tak boleh nak fikir. Kalau kita nak guna bahasa kasar sikit lah. Okey. Kamasalil ladzina min qablihim qariba. Dan mereka itu adalah seumpama seperti mereka-mereka yang sebelumnya. Qariba, Allah bagi konteks masa yang tak berapa jauh dengan kamu. Kamu tak boleh ke nak ambil perkara tersebut sebagai iktibar, tak boleh dah nak ambil perkara tersebut sebagai pengajaran. Baik, kepada orang Yahudi Bani Nadir,
2 tahun saja beza. Lama ke 2 tahun ni tuan-tuan? Kalau macam kita, Covid hari tu ni, hang tak boleh nak beringat lagi kau, Covid. Jadi benda tu tak lama kan? Maksudnya benda Covid ni orang boleh jadikan pengajaran, orang boleh jadikan iktibar. Sebab apa? Baru 2 tahun lepas. Hak ni pun Allah nak hubungkan, pasal apa yang kamu Yahudi Bani Nadir buat juga perangai macam ni? 2 tahun sebelum tu saudara kamu Yahudi Bani Qainuqa dah diusir. Sebab apa mereka diusir? Kerana memperlecehkan dan mempermalukan seorang wanita muslim. Antara lain yang mereka buat, bunuh seorang lelaki muslim, memutuskan perhubungan dengan Rasulullah, membelok dan mengkhianat perjanjian. Hasilnya mereka diusir. Jadi 2 tahun lepas baru. Jadi kenapa kamu ni nak buat juga perangai yang sama, menyebabkan kamu akan menerima nasib yang sama? Kamu mengkhianati janji, kamu membelot perjanjian, dan kamu ada cubaan nak bunuh Nabi. Ingat lagi kisah dia naik belakang bukit, dia nak ambil batu besar tu, dia nak baling ke bawah atas kepala Nabi. Tapi sampainya pemberitaan daripada Jibril, Rasulullah segera kembali ke kota Madinah. Ni sampai tahap nak bunuh Nabi dah ni. Jadi kamu buat perangai juga. Tengok, zaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Orang hak sebelum kamu tu telah merasai wabala, kesan buruk daripada urusan dan perbuatan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih daripada Allah. Tu kalau nak ambil konteks Yahudi. Kalau orang munafik pula, kamu tak ingat tak 2 peristiwa sebelum ni? Perang Badar, siapa yang kalah? Kafir musyrikin Mekah. Perang Uhud, siapa yang kalah? Kafir musyrikin Mekah. Kamu nak jadi macam depa ke orang-orang munafik? Tengok perang Badar. Perang Badar ni 2 tahun lepas je, sama juga macam pengusiran Yahudi Bani Qainuqa, 2 hijrah. Kepala-kepala tu paling awal meninggal. Kepala-kepala, siapa dia? Abu Jahal, lingkup perang Badar lagi. Umayyah bin Khalaf, tuan hak duk seksa Bilal bin Rabah tu, lingkup perang Badar lagi. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, mati perang Badar. Uqbah bin Abi Mu'is, Nadar bin Haris, mati perang Badar. Kebanyakan pemimpin-pemimpin besar ni mati perang Badar. Kamu orang munafik tak boleh jadikan contoh tu lagi ke? Kamu nak lawan kami ke? Nak berperang dengan kami ke? Mereka telah menerima azabnya. Orang-orang Yahudi ni, kenapa Allah sebut walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih? Kerana mereka sekadar diusir. Diusir ni hidup lagi, bernyawa lagi. Tapi atas dunia diusir ni, hati ni tak boleh nak cakap apa. Haji, orang lama duduk sini, tiba-tiba orang kampung pakat usir. Haji Zabidi, sila keluar daripada Sungai Tiram, kami tak suka dekat haji. Kawan ni nenek moyang turun-temurun duduk sini 40-50 tahun, tiba-tiba kena usir. Apa perasaan? Hak usir pula saya baru mari duduk sini. Saya baru mari. Muhammad tu baru hijrah sini. Tok nenek moyang kita Yahudi duduk lama, tiba-tiba Muhammad halau kita. Orang hak baru mari duduk halau kita hak lama. Jiwa tertekan. Tapi tak apa, hidup lagi. Tapi besok walaupun kena halau, jiwa tertekan, benda hak dia bawa tu lawan Nabi, benci Nabi, khianat Nabi, nak bunuh Nabi, akhirat besok lagi teruk Allah bagi. Tapi pengajaran di medan Badar apa dia? Awal lagi mampu, awal lagi mati kawan tu. Mati dalam keadaan kalah, mati dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan lawan Allah, lawan Nabi. Akhirat besok habuan mereka lagi besar dan lagi berganda-ganda. Ada banyak kisah suka duka perang Badar ni. Antaranya ialah perang Badar ni ada beberapa sahabat yang Rasulullah tak mau depa ni pi perang. Antaranya dalam sejarah 3 hak terkenal kan. Pertama ialah Uthman bin Affan, menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa?
Osman tak diizinkan pi medan Badar. Sebab waktu tu isteri dia, anak Rasulullah Ruqayyah sedang sakit tenat. Jadi Rasulullah minta dia menjaga dan merawat isteri dia. Kemudian dua orang sahabat, dua-dua ni daripada Bani Asad, Talhah bin Ubaidillah Al-Asadi dengan siapa? Sa'id bin Zaid Al-Asadi. Dua ni jarang kita sebut, dua ni jarang orang nak kenal, tapi dua-dua ni 10 sahabat yang dijamin masuk syurga ni. Sa'id bin Zaid itu siapa? Adik ipar Saidina Umar, isteri kepada suami kepada Fatimah binti Khattab. Hak kena tampak kat Saidina Umar berdarah mulut waktu Saidina Umar pi. Waktu Saidina Umar mula-mula nak masuk Islam tu lah. Api rumah depa kan, dia dengar bacaan tu. Tu Sa'id bin Zaid lah, adik ipar Saidina Umar, kahwin dengan adik perempuan Saidina Umar, Fatimah binti Khattab. Satu lagi Talhah bin Ubaidillah. Pasal apa dua ni? Kerana dua orang ni lebih awal jadi spy, mata-mata pi ke medan Badar, nak cek medan ni macam mana, tempat tinggi rendah macam mana, nak bertahan macam mana, nak berkemah macam mana. Jadi bila balik daripada urusan mereka, Rasulullah suruh mereka berehat. Jadi 3 orang ni tak pi medan Badar. Sebab tu tak naik nama Talhah. Nama Talhah naik bila? Di medan Uhud. Medan Uhud, man of the match perang Uhud ni lah dia. Kalau kita main bola, tandingan akhir tu, siapa man of the match? Ronaldo ke, Ronaldinho ke, Messi ke. Sebab apa? Banyak membantu pasukan mencetak gol ke, serang ke. Man of the match Uhud, Talhah bin Ubaidillah. Abu Bakar sebut hari ini segalanya adalah hari Talhah. Sebab banyak jasa dia, tapi Badar dia tak ada. Baik, dalam perang Badar ni, hak sedihnya Rasulullah kehilangan anak dia. Siapa dia? Menang perang Badar, tapi Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal, hilang anak perempuan. Saidina Umar hilang menantu. Anak Saidina Umar Hafsah. Suami dia siapa? Hunais bin Huzafah terkorban. Jadi sedih Saidina Umar sebab menantu dia terkorban. Sedih sebab apa? Sebab anak perempuan dia Hafsah ni jadi janda. Anak perempuan dah jadi janda. Lalu dia tawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menolak. Tawarkan kepada Osman. Osman kan baru meninggal Ruqayyah tu. Tawarkanlah kepada Osman Hafsah ni. Osman pun menolak. Jadi sedih. Dia beritakan hal ni kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab apa kepada Saidina Umar? Sesungguhnya Hafsah akan mendapat lelaki yang lebih baik daripada Osman. Hafsah akan dapat lelaki yang lebih baik daripada Osman, dan Osman akan mendapat wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Apa maksud Nabi? Hafsah akan dapat lelaki yang lebih baik daripada Osman. Siapa? Baginda sendiri. Baginda kan Nabi kemudian kahwin dengan Hafsah. Khadijah, Saudah, Aisyah yang ketiga, Hafsah yang keempat. Itu maksud dia, Hafsah akan dapat lelaki yang lebih baik daripada Osman. Osman akan dapat perempuan, wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Rasulullah kahwinkan dengan siapa? Kahwinkan dengan anak dia hak seorang lagi. Siapa dia? Anak Nabi, Ummu Kalsum. Okey. Dua ni pernah dikahwini oleh Osman. Sebab tu gelaran Osman apa? Nurain. Lelaki yang mendapat 2 cahaya. Sebab pernah berkahwin dengan 2 anak perempuan Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dalam sejarah ni dah janda sebelum ni. Dah janda. Baik. Sebelum ni, cerita sikit keluarga Nabi ya. Anak Nabi yang perempuan ada berapa orang? 4. Pertama Zainab. Bila Zainab nak kahwin, Zainab hak mula-mula ni nak kahwin,
Khadijah minta persetujuan dan pertimbangan daripada Rasulullah, kalau boleh menantu lelaki hak awal ni Khadijah nak datang daripada keluarga belah beliau, maksudnya belah keluarga Khadijah. Lalu Zainab dikahwinkan dengan siapa? Abil Ash bin Rabi'. Nama suami Zainab tu, menantu Nabi, Abil Ash bin Rabi'. Rabi' tu isteri dia ialah Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid adik-beradik Khadijah binti Khuwailid. Jadi Zainab kahwin dengan sepupu. Nampak ke tak nampak saya habaq ni? Muhammad Khadijah, menantu Abil Ash bin Rabi'. Rabi' ni kahwin dengan Halah binti Khuwailid. Hak ni Khadijah binti Khuwailid. Khadijah dengan Halah adik-beradik. Abil Ash anak Halah. Jadi Zainab kahwin dengan sepupu. Okey, selesai dah, kahwin dengan sepupu. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum ni sejak kecil ni orang menganggap mereka ni kembar. Sebab mereka membesar sama-sama, main sama-sama, lebih kurang. Akhirnya mereka berdua dikahwinkan serentak. Siapa besan Nabi Muhammad? Agak-agak siapa dalam sejarah? Pak saudara dia Abu Lahab tu lah. Pernah dengar tak kisah ni? Anak Abu Lahab lelaki 2 orang, Utbah bin Abu Lahab, adik Utbah Utaibah bin Abu Lahab. Jadi Utbah bin Abu Lahab dikahwinkan dengan Ruqayyah, Utaibah adik dia kahwin dengan Ummu Kulsum. Hak ni 2 beradik laki-laki, hak ni 2 beradik perempuan-perempuan. Jadi dalam sejarah Rasulullah tu pernah berbesan dengan pak saudara dia Abu Lahab. Tapi perlu diingat, kahwin ni dia panggil kahwin gantung. Dah angkat nikah, dah kahwin tapi tak duduk sebumbung, tak duduk serumah lagi. Selepas peristiwa ni tak lama kemudian Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi bila dakwahkan Islam, Abu Lahab benci. Bila Abu Lahab benci, Abu Lahab panggil 3 menantu Nabi ni. Abil Ash, Zainab tadi, lepas tu anak dia 2 orang tu lah. Jadi dia minta 3 ni cerai bini masing-masing. Nak menunjukkan kebencian dia pada Nabi dan dakwah Nabi ni, kamu 3 orang menantu Muhammad ni cerai bini masing-masing. Jadi Abil Ash berkeras, macam mana pun kamu nak, macam mana pun permintaan kamu, aku tak akan ceraikan isteri aku Zainab. Dia tak cerai. Hak 2 orang lagi nak buat macam mana? Anak dia Utbah dengan Utaibah tu. Jadi ikut kemahuan bapa, kawan ni cerai, Ruqayyah, kawan ni cerai, Ummu Kulsum. Cerai itu dalam keadaan belum bersama. Kalau kita sini dia panggil apa? Janda meletup apa? Janda meletup, janda kembang itulah. Maksudnya kahwin jenis lagu tu. Barulah kemudian dikahwini oleh Osman, mati Ruqayyah, kahwin dengan Ummu Kulsum. Itulah sejarah lebih kurang. Cari sendirilah itu tu. Okey, kembali. Last ni di pukul 9 dah. Kama salis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Perkataan, pujuk rayu, kata-kata manis golongan munafik itu Allah buat perumpamaan indah sungguh, cantik sungguh ni. Seperti perumpamaannya seperti syaitan iz qala lil insan, bila mana dia berkata kepada manusia saat dia menggoda manusia, ukfur. Setan ni dia goda manusia, kafirlah kamu. Dia sebut dekat manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara, tatkala manusia yang dia goda tu sungguh-sungguh jadi kafir, qala inni bari'un mink, sesungguhnya aku berlepas tangan, aku berlepas diri daripada kamu. Dia usah orang, dia goda orang, dia pujuk orang, kafirlah, kafirlah, kafirlah. Hak dia goda tu jadi kafir sungguh, lepas tu dia tinggal tu, aku berlepas tangan daripada kamu, aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku sendiri pun takut kepada Tuhan sekalian alam.
Aku hak goda kamu suruh jadi kafir pun takut ke Tuhan. Kamu termakan godaan aku jadi kafir, sungguh kamu tak takut ke Tuhan? Okey. Nak faham benda ni perlu pi ke ayat 11 dengan 12. Tapi takut jadi panjang, saya baca ringkas-ringkas. Orang munafik ni dia kencing Yahudi Bani Nadir. Tengok Alam tara ilal ladzina nafaku, tidakkah kamu melihat kepada orang-orang munafik itu, yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Yahudi Bani Nadir tu, tengok dia janji apa? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, sekiranya kamu orang-orang Yahudi diusir oleh Muhammad keluar dari Madinah, jangan bimbang, jangan risau, kami akan keluar sekali dengan kamu. Special tak janji ni? Kalau kamu kena usir dekat Muhammad, kami orang munafik rela keluar bersama dengan kamu. Satu. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami sesekali tidak akan mentaati kepada mereka-mereka yang nak menyusahkan kamu selama-lamanya. Kalaulah Muhammad kata supaya kami ni bergabung dengan dia untuk lawan kamu, kami tak akan ikut perintah tu. Kami tak akan taat perintah Muhammad tu untuk bergabung dengan dia, lawan ataupun serang kamu. Ataupun apa saja perintah nak menyusahkan kamu, kami tak akan taat dan ikut perintah tersebut. Dua. Wala in, mana tadi? Wa in kutiltum, sekiranya kamu diperangi, lanansurannakum, kalau terjadinya peperangan, Muhammad perang kamu, Muhammad serang kamu, kami yang akan bantu kamu, bukan bersekongkol dengan Muhammad lawan kamu. Tiga benda. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bermasalah, orang mari habaq tiga benda ni, rasa jadi semangat balik tak? Kalau kamu kena usir, kami rela terusir bersama kamu. Kalau orang mari perintah apa-apa nak menyusahkan kamu, kami tak akan taat perintah tersebut. Kalau kamu diperangi, kami akan bersama kamu, menolong kamu dalam peperangan tu. Semangat balik. Hakikatnya ayat yang ke-12. La in ukhriju, sekiranya kamu diusir, la yakhrujuna ma'ahum, mereka sesekali tidak akan keluar pun bersama kamu. Sembang je kencang. Yang kedua, wala in qutilu la yansurunahum, sekiranya kamu diperangi, mereka tak akan berperang menolong kamu. Wala in nasaruhum la yuwallunal adbar, kalau mereka tolong kamu pun, mereka akan duduk di barisan belakang. Kalau menang, mereka masuk rapat. Kalau kalah, mereka dulu lari cabut, duduk belakang-belakang. Mana tadi? Summa la yunsurun, kamu sama sekali tidak akan mendapat kemenangan. Tuan-tuan boleh nampak tak apa yang Allah nak bagi tahu di sini? Persamaan kata-kata manis pujuk rayu munafik tadi sama seperti godaan syaitan. Okey, sebenarnya isu ni nak lagi mudah faham, rujuk Al-Anfal ayat 48. Al-Anfal 48 betul-betul di medan Badar. Buka ayat 48, saya terjemah secara ringkas. Dan syaitan telah menampakkan dan menjadikan baik amalan dan perbuatan pada mata mereka. Mereka ni sebenarnya tak baik. Siapa? Kafir musyrikin Mekah. Lawan Allah tak baik, lawan Nabi tak baik, nak berperang dengan Nabi tak baik, nak berperang dengan orang beriman tak baik, nak menghancurkan dakwah Islam, semua tu tak baik. Tapi syaitan datang kepada mereka, menampakkan apa yang sedang mereka buat dan lalui itu baik di sisi mereka. Hak kita nak berperang dengan Muhammad ni, hak berperang nak lawan orang Islam ni, hak berperang nak lawan Allah jihad ni,
Sebenarnya semua buruk, tapi syaitan menghiasi amalan dan perbuatan mereka, nampak baik benda tu. Dan syaitan umpan dan goda mereka dengan perkataan ini. Pada hari ini tidak ada seorang pun yang mampu dan dapat mengalahkan kamu. Dan aku adalah pelindung bagi kamu semua, setan habaq. Dan apabila kedua-dua pasukan saling berhadapan, bermuka-muka, nak berperang dah ni, tentera Islam dengan tentera tu, lalu syaitan berpaling daripada mereka dan mengucapkan apa? Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu semua, kerana sesungguhnya aku nampak apa yang kamu semua tidak nampak. Sesungguhnya aku takut azab dan siksaan daripada Allah. Dia sembang dekat kawan tu, kamu nak lawan Muhammad bagus, kamu lawan Islam ni bagus, kamu lawan dakwah Islam ni bagus. Betul-betul perang Badar, dia cabut lari. Sebab aku nampak apa yang kamu tak nampak. Apa yang iblis nampak, apa yang syaitan nampak? Pasukan tentera, malaikat yang diutuskan oleh Allah turun untuk membantu umat Islam. Kalau dia masih duk stay di medan perang, agak-agak apa jadi? Malaikat dah turun dah ni, dia duk keras situ. Malaikat pun aku lawan hari ni, tak kira. Agak-agak cari penyakit ke apa? Cari penyakit lah. Sebab tu dia sebut, aku berlepas diri dah. Sebab aku nampak dah apa yang kamu tak nampak, hak turun tu. Sebab aku takut dengan azab Allah yang pedih. Samalah macam kes tadi. Sama macam kes tadi. Dengan kata lain, kami janjikan pada kamu, kalau kamu diusir, kami akan keluar sekali dengan kamu. Bila betul-betul terjadi kamu diusir, minta maaf, mampu pihak hang kena usir, takkan kami nak keluar. Kami stay duduk sini lah. Kami berlepas diri daripada kamu. Kalau kamu kena buat diperangi ke, kamu kena bunuh ke, kami tak akan tolong pun. Kami tak akan berperang pun. Jadi sama juga dengan iblis. Iblis, wahai orang-orang kafir musyrikin Mekah, hak kamu lawan Allah tu mampu pilah. Mampu pilah kamu. Hak kamu lawan Muhammad, mampu pilah kamu. Hak kamu lawan Islam, mampu pilah kamu. Aku nak lari dah. Hak kafir siapa? Hak kafir tu kamu. Hak lawan Muhammad siapa? Kamu. Hak lawan Allah, kamu. Hak mati lepas ni kena bunuh dalam keadaan kafir, tak beriman, lawan Nabi, lawan Allah, lawan Islam siapa? Kamu. Aku nak lari dah. Tak nampak lagi tak benda tu? Tak nampak lagi. Itulah, itu saya kata indah dan cantiknya perumpamaan, janji, pujuk rayu, kata-kata manis orang munafik, Allah samakan dengan pujuk rayu dan godaan syaitan. Nampak manis, nampak indah. Akhir sekali, dua-dua jenis lepas diri masing-masing. Dia tinggal kita dalam keadaan merana, berdosa dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dah? Jelas dah? Jelas dah, cukup lah. Nanti hari lain, minggu lain, bulan lain, dia ada lagi. Allah beri peringatan kepada orang-orang yang beriman pula berkaitan isu ni. Ada sebelum ayat-ayat yang terakhir tu, kita baca pula tentang peringatan orang beriman. Malam ni peringatan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan dan manfaat untuk kita bersama pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر.